Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Esok berlangsung sesi penamaan calon bagi PRK Parlimen Pulai dan Dewan Negeri Simpang Jeram. Proses penamaan berlangsung sejam mulai 9 pagi. SPR sahkan 22 borang pencalonan telah dijual setakat ini. Ia babitkan beberapa parti politik termasuk Amanah, PAS, Perikatan Nasional dan calon bebas. 81 petugas SPR terlibat esok dibantu PDRM khususnya bagi kawalan keselamatan. Pasukan cantas di tubuh Polis Johor bagi memastikan kelancaran PRK Parlimen Pulai dan Dewan Negeri Simpang Jeram. Ia babitkan penugasan 400 anggota. Fokus tertumpu kepada pemantauan elemen gangsterisme yang berisiko timbulkan kekacauan. Juga hantaran-hantaran di media sosial terutama babitkan isu berkaitan kaum, agama dan raja 3R. Lebih 600,000 rakyat Johor terima manfaat program Jualan Ramah setakat ini. Nilai jualan dicatatkan lebih 13 juta ringgit. Program berkenaan telah diadakan di 255 lokasi seluruh negeri berkenaan. 36 jenis barang keperluan harian dengan harga 10 hingga 30% lebih murah berbanding harga pasaran ditawarkan. Ia berjaya kurangkan kos sara hidup pengguna. Zon khas keuangan bakal diwujudkan di Forest City Iskandar Puteri Johor sebagai usaha membawa masuk pelaburan berimpak tinggi. Ia diwujudkan berikutan keistimewaan Johor yang berjiran dengan Singapura selain memiliki infrastruktur lengkap. Susulan itu, semua agensi disaran memastikan zon khas keuangan itu dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Pembinaan projek ECRL telah mencapai kemajuan sebanyak 48.77%. Terowong ke-25 sepanjang 1.32 km juga berjaya ditembusi mengikut jadual ditetapkan. Ia sekaligus melengkapkan kerja-kerja pengorekan terowong di sepanjang jajaran Seksyen A dan B. Perkembangan tersebut membolehkan kerja-kerja sivil terowong berkenaan disiapkan sepenuhnya menjelang April tahun depan. Kementerian Kesihatan KKM mengesahkan terdapat 2 kes positif jangkitan cacar monyet Mpox di negara ini. Kes pertama disahkan 26 Julai lalu melibatkan seorang warga asing yang berada di Malaysia sejak April 2022. Pesakit mula menunjukkan gejala pada 19 Julai. Sementara itu, kes kedua adalah seorang lelaki tempatan yang merupakan kontak kepada kes Mpox pertama. Cubaan seludup keratan ayam seju beku yang tidak mematuhi syarat permit import gagal. Hasil pemeriksaan oleh pegawai Makis Kedah di laluan kargo import mendapati lebih 16,000 kilogram keratan ayam dari Thailand yang bernilai kira-kira RM132,000 cuba dibawa masuk ke negara ini. Ia tidak mematuhi syarat import iaitu batch lot number tidak sama dengan dokumen yang diisytiharkan. Sebuah bot fiber tanpa nombor pendaftaran yang disyaki bot nelayan asing ditahan. Ia disyaki menceroboh dan melakukan aktiviti menangkap ikan di kedudukan 5.4 batu nautika dari barat Kuala Perlis. Tekong dan awak-awak warga Thailand serta bot, enjin dan 90 set bubur udang lipan bernilai hampir RM20,000 diserahkan kepada pegawai penyiasat untuk tindakan lanjut. Seorang pengurus syarikat didenda RM45,000 atas 2 pertuduhan mengemukakan dokumen palsu kepada perkeso 2 tahun lalu. Muhammad Al-Bukhari Abdullah, 38 tahun, membuat pengakuan itu di Mahkamah Session Butterworth. Kes disiasat mengikut Seksyen 417 Kanun Kesiksaan. Hakim mengenakan denda RM10,000 bagi pertuduhan pertama dan RM35,000 bagi pertuduhan kedua. Seorang kontraktor paip didenda RM8,000 dan dikenakan penalti khas lebih RM700,000 atas kegagalan mengemukakan penyata pendapatan dalam borang B kepada LHDN. Hukuman penjara 4 bulan turun dikenakan jika gagal menjelaskan denda tersebut. Chow Mun Keong, 44 tahun, mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan di Mahkamah Magistrate Port Dickson.
Rugi RM6.2 juta selepas email perniagaan diceroboh. Ketua Polis Johor berkata pihaknya menerima laporan daripada pengarah syarikat berusia 54 tahun pada 9 Ogos. Pada Februari tahun lalu, syarikat pengadu telah membuat pembelian sebuah mesin dari luar negara dan membuat bayaran ke dalam akaun yang diberikan, namun kemudian menyedari pembekal tidak menerima sebarang bayaran dan tidak pernah menghantar email. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Pengurus Besar People of Remarkable Talents, POT, memohon maaf susulan aksi tarian ekstrim pada konsert POTFest 2023 di Dataran Ipoh baru-baru ini. Kaedah untuk penganjuran konsert seterusnya sedang dikaji agar perkara tersebut dapat dielakkan pada masa hadapan. Aksi tarian ekstrim itu berlaku semasa kumpulan UBS Band mengadakan persembahan. Operasi mencari dan menyelamat seorang pelajar yang dikhawatiri lemas di Sungai Kampung Batu Rompin Pahang bersambung hari ini. Muhammad Iman Daniel Saiful Azri, 14 tahun, dikhawatiri lemas ketika mandi di sungai tersebut petang semalam. Pencarian menggunakan 3 buah bot disertai anggota bomba, polis, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan 20 penduduk kampung. Kerajaan Negeri Pahang bersetuju untuk mengagihkan portfolio kerajaan tempatan, perumahan, alam sekitar dan teknologi hijau yang sebelum ini digalas Allahyarham Datuk Seri Johari Harun ke semua barisan Esko Pahang sebulat suara untuk mengagihkan portfolio tersebut kepada mereka yang terpilih. Kerajaan juga tidak berhasrat melantik Esko baru dalam masa terdekat. 40 ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pulau Pinang dijadual mengangkat sumpah pada 29 Ogos ini. Majlis akan berlangsung di bangunan Dewan Undangan Negeri di Georgetown. Ketua Menteri berkata majlis mengangkat sumpah bagi semua Adun Pulau Pinang itu tertakluk kepada notis yang diserahkan kepada Yang di-Pertua Pulau Pinang untuk diperkenankan. Kerajaan negeri dengan kerjasama Sabah Energy Corporation dan sektor swasta akan membina empangan hidroelektrik di Ulu Padas Tenum. Ia sebagai penyelesaian jangka panjang isu air di negeri itu. Projek bernilai RM4 bilion itu dijangka dimulakan tahun ini dan siap pada tahun 2027. Projek kapasiti loji rawatan air Kogopon pula dijangka siap dalam tempoh 3 tahun dengan nilai RM379 juta. Isu Jepun melepaskan air radioaktif dari loji nuklear Fukushima ke Lautan Pasifik sedang dikaji. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM bersama-sama Kementerian Kesihatan melakukan kajian itu. Malaysia masih belum membuat keputusan untuk menyekat produk lautan Jepun, namun kerajaan akan mengambil tindakan berdasarkan keputusan kajian. Kajian berhubung agihan perkongsian keuntungan antara syarikat gergasi dengan organisasi media sedang diperhalusi. Menurut Timbalan Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital, selain mewujudkan situasi menang-menang, langkah itu membolehkan organisasi media lebih berdaya tahan dan memperkukuh struktur keuangan. Ke arah itu, satu sesi libat urus bersama pemegang taruh akan dilaksana. KPM akan laksanakan rintis modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi pada tahun hadapan. Menurut Menteri Pendidikan, modul tersebut melibatkan 61 buah sekolah menengah kebangsaan agama dan 228 buah sekolah agama bantuan kerajaan seluruh negara. KPM sentiasa berusaha menerapkan nilai-nilai murni, merangkumi elemen perpaduan silang budaya, kepelbagaian agama dan saling menghormati. Menjelang sambutan Hari Kebangsaan 31 Ogos ini, beberapa jalan di sekitar Putrajaya dan Dataran Putrajaya akan ditutup. Ketua Polis Kuala Lumpur berkata, 18 jalan ditutup pada 27 hingga 29 Ogos bagi pelaksanaan raptai dan raptai penuh. Manakala 22 jalan ditutup bermula 5 hingga 11 pagi pada hari sambutan. Sebarang aktiviti menerbangkan drone tidak dibenarkan sepanjang sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya. Pemasangan kain rentang, gegantung dan pelekat berunsur sensitif atau provokasi juga dilarang. Larangan termasuk ketika sambutan malam Ambang Merdeka di Dataran Merdeka, KLCC dan Bukit Bintang. Pertunjukan bunga api pula hanya dibenarkan di KLCC dan Dataran Merdeka.
Promosi Kraft Malaysia 2023. Program 11 hari dianjurkan Kraft Tangan Malaysia Cawangan Pahang bermula semalam di East Coast Mall, Kuantan. Ia bagi memartabatkan industri kraft batik tempatan. Program turut menyambut baik saranan penjawat awam diwajibkan memakai pakaian batik Malaysia setiap Khamis dan digalakkan pemakaiannya pada hari pekerja lain. 26 usahawan kraft pelbagai bidang dari seluruh negara terlibat program tersebut. Bank Pusat Malaysia, Indonesia dan Thailand komited perkukuh kerjasama dalam penggunaan mata wang tempatan bagi urus niaga dua hala. Ia dizahir melalui pemeteraian MOU rangka kerjasama. Melaluinya, aktiviti ekonomi rentas sempadan dapat diperkukuh. Juga memacu kestabilan pasaran keuangan serantau dan pasaran mata wang tempatan negara-negara terbabit. Indeks harga pengguna yang mengukur kadar inflasi di Malaysia mereda kepada 2.0% pada Julai 2023. Ketua Perangkawan Malaysia berkata, kadar lebih perlahan itu didorong peningkatan kecil kumpulan restoran dan hotel serta makanan dan minuman, diikuti kumpulan pelbagai barangan dan perkhidmatan. Manakala kumpulan kesihatan dan pendidikan meningkat 2.0%. Inflasi pengangkutan pula menurun pada kadar negatif 0.4%. Keuntungan bersih saham Derby Berhad naik 32.2% kepada 1.46 bilion ringgit bagi tahun keuangan berakhir 30 Jun 2023. Ini berbanding 1.1 bilion ringgit tempoh sama tahun lepas. Prestasi tersebut didorong keputusan lebih baik daripada operasinya di Australasia selain keuntungan penjualan hartanah di Hong Kong. Susulan itu, syarikat tersebut berhasrat untuk mengembangkan bahagian perindustriannya di Australia. Malaysia Airports Group merekodkan lebih 11 juta pergerakan penumpang bagi Julai 2023. Operasi di Malaysia dan Turkiye mencatatkan jumlah trafik tertinggi baharu masing-masing pada 7.4 juta dan 3.7 juta penumpang. 5.4 juta penumpang antarabangsa dan 5.7 juta penumpang domestik menghampiri 90% daripada kadar penumpang sebelum pandemik COVID-19. Sejumlah 3.7 juta pergerakan penumpang direkodkan pada Julai 2023, tumbuh 13% daripada bulan sebelumnya. Projek rintis tanaman bawang merah Mardi dijangka melaksanakannya di Perak dan sasar memperluaskan usaha itu tahun depan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan berkata, setakat ini Mardi sedang menunggu persetujuan Kerajaan Negeri Perak bagi menyediakan tanah. Usaha itu untuk mengurangkan kebergantungan import negara. Tempoh penanaman bawang hanya mengambil masa 3 bulan untuk satu musim. Usaha transformasi komuniti nelayan, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT bersama Universiti Malaysia Terengganu UMT wujudkan lapangan ujian makmal di Sedili Kecil, Kota Tinggi. Menteri KPT berkata, pelbagai inisiatif dilakukan, antaranya melepaskan 10,000 benih ketam nipah. Ia menyasarkan pengeluaran produk hiliran hasil tangkapan laut. Kerjasama UMT memenuhi tanggungjawab sosial menyalur ilmu akuakultur sekaligus membawa perubahan kepada masyarakat. Kira-kira 100,000 penduduk wilayah Punjab, Pakistan dipindahkan secara besar-besaran akibat banjir. Ratusan kampung dan ribuan hektar tanah pertanian ditenggelami air apabila tebing sungai Sutlej pecah awal Ahad lalu. Banjir itu disifatkan yang terburuk apabila air sungai mencecah paras tertinggi dalam masa 35 tahun. Ia mengakibatkan ada penduduk yang berada atas bumbung rumah menunggu untuk diselamatkan. Ramai penduduk dikhawatiri terperangkap susulan 2 bangunan kediaman runtuh akibat tanah runtuh. Menurut pihak berkuasa, tanah runtuh berlaku di kawasan berbukit di Himachal Pradesh di utara India pada Khamis. Kejadian dilaporkan berlaku di Bandar Ani di wilayah Kullu kira-kira 9.15 pagi waktu tempatan. Pasukan penyelamat telah dikejarkan ke lokasi kejadian dan berusaha mencari mangsa terlibat. Di Buenos Aires, tindakan seorang warga emas memanjat kabel untuk turun dari bangunan terbakar berjaya selamatkan nyawanya. Kebakaran pagi semalam membabitkan sebuah apartmen 3 tingkat.
Meskipun berjaya selamatkan diri, wanita itu tetap melecur 70% pada bahagian badan dan kepala. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Andy Reza dan Hazel Desmond untuk paparan komprehensif. Nisya Madani, Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Assalamualaikum.